Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati. Saya Nur Hashim Imani, pelajar tahunan 6 dari SK1 Tapah. Pada hari yang cukup indah ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Berkat Berbakti kepada Tanah. Kawan-kawan nak dengar tak cerita saya? Mari kawan-kawan kita hayati bersama. Dalam sebuah kampung tinggal seorang petani yang sangat rajin bercocok tanam. Petani itu bernama Pak Majid. Pak Majid menanam sayur-sayuran, jagung, pisang, ubi, keladi dan bermacam-macam tanaman di kebunnya. Pak Majid seorang yang sangat kuat berusaha. Dia tidak pernah mengenal erti penat. Pak Majid berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal. Setiap hari selepas bekerja di kebunnya, Pak Majid akan berehat di pondok yang terdapat di kebun itu. Dia hanya akan pulang ke rumah apabila senja menjelang. Pak Majid tidak pernah mengharapkan pertolongan atau bantuan orang lain untuk mengusahakan kebunnya. Dia lebih suka tenaga empat keratnya dicurahkan di kebunnya itu. Walaupun sudah berumur, Pak Majid masih bertenaga untuk mengerjakan kebunnya. Badan Pak Majid masih kuat kerana setiap hari Pak Majid mengeluarkan peluh ketika bekerja. Orang-orang kampung sangat menghormati Pak Majid. Mereka mengagumi Pak Majid kerana kerajinannya itu. Malah beberapa orang anak muda yang tidak suka bekerja di kampung itu rasa malu apabila terserempak dengan Pak Majid. Di sebelah rumah Pak Majid ada seorang lelaki yang berusia lebih kurang sebaya dengannya. Namanya Pak Utih. Pak Utih mempunyai sebidang tanah bersebelahan dengan kebun Pak Majid. Walau bagaimanapun, Pak Utih sangat malas bekerja. Dia tidak pernah mengusahakan kebunnya. Tanah Pak Utih yang luas itu terbiar dan dipenuhi dengan semak samun. Sikap Pak Utih yang tidak mempedulikan tanahnya itu telah menimbulkan masalah kepada Pak Majid. Haiwan-haiwan itu turut memasuki kebun Pak Majid dan memusnahkan tanamannya. Pak Majid mengambil keputusan untuk menasihati rakannya itu. Dalam perjalanan ke rumah Pak Utih, Pak Majid memikirkan cara untuk menyadarkan Pak Utih. Pak Majid ingin menasihati jirannya itu dengan berhemah. Akhirnya, Pak Majid mendapat suatu idea. Pak Majid menceritakan tentang mimpi yang dialaminya kepada Pak Utih. Pak Utih terperanjat apabila mendengar mimpi sahabatnya itu. Pak Majid menyatakan orang tua dalam mimpinya berkata bahawa di kebunnya terdapat harta karun yang tidak ternilai harganya. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi Pak Utih telah pergi ke kebunnya dengan membawa sebilah parang yang tajam. Pak Utih menebas semak samun dengan penuh bersemangat. Pak Majid hanya memerhatikan perbuatan Pak Utih dari kebunnya. Setelah selesai menebas, Pak Utih mula mencakur tanah kebunnya. Semasa Pak Utih tengah bekerja, Pak Majid pun datang menghampiri Pak Utih perlahan-lahan. Pak Majid mengatakan orang tua dalam mimpinya itu memintanya memberikan biji-biji benih kepada Pak Utih. Pak Utih pun mengambil biji-biji benih itu lalu menaburkannya ke tanah yang telah dibersihkannya. Pak Utih yang selalu inginkan harta karun itu hanya menurut sahaja kata-kata Pak Majid. Sudah beberapa bulan, Pak Utih mengerjakan kebunnya, namun dia masih belum berjumpa dengan harta karun seperti yang dikatakan oleh Pak Majid. Pada petang itu, Pak Utih memanggil Pak Majid yang sedang berehat di rumahnya. Lalu bertanya kenapa dia masih tidak menjumpai harta karun seperti kata orang tua dalam mimpinya itu. Pak Majid meminta Pak Utih bersabar kerana harta karun itu masih tertanam di dalam tanah. Dan menasihatinya supaya menjaga tanamannya dengan baik supaya keinginannya tercapai. Pak Utih terdiam apabila mendengar kata-kata Pak Majid. Dari hari ke hari, Pak Utih sabar menguruskan tanamannya dan berharap akan menemui harta karun itu. Tidak lama kemudian, sayur-sayuran yang ditanam di kebun Pak Utih sudah cukup matang untuk dipetik. Pak Majid pun mengajak Pak Utih bersama-sama menjual sayur-sayuran itu di pasar. Sayur-sayuran yang ditanam oleh Pak Majid dan Pak Utih sangat segar. Ramai orang yang datang membeli sayur-sayuran itu. Dalam masa yang singkat, sayur-sayuran yang dijual mereka sudah habis. Pak Utih berasa sangat gembira apabila sayur-sayurannya habis dijual. Kini dia semakin rajin bercocok tanam dan pelbagai jenis sayuran yang ditanam. Pada suatu hari,
Ketika mereka berdua pulang dari pasar, Pak Majid pun bertanya kepada jirannya itu, "Bagaimanakah perasaan engkau sekarang, Pak Utih?" Soal Pak Majid, "Aku berasa sungguh gembira sejak kebelakangan ini. Kini aku tidak lagi memikirkan tentang harta karun di kebun itu," jawab Pak Utih. "Jadi, apakah sebenarnya harta engkau, Putih?" Soal Pak Majid lagi, "Kebunan tanaman itulah harta yang paling berharga buat aku sekarang," jawab Pak Utih. Pak Utih menyatakan penyesalannya kerana tidak mengusahakan tanah kebun itu sejak dahulu lagi. Jika tidak, sudah tentu hidupnya sudah senang lenang. Pak Majid dan Pak Utih bercadang mengusahakan ternakan ikan air tawar pula. Mereka berdua telah membina kolam ternakan ikan. Akhirnya, Pak Majid dan Pak Utih sudah bergelar usahawan yang berjaya. Kehidupan mereka juga telah berubah. Perniagaan mereka semakin hari semakin berkembang. Kini, Pak Majid dan Pak Utih sudah pun tua. Mereka tidak berdaya untuk menguruskan perniagaan masing-masing. Perniagaan mereka telah diwarisi oleh anak-anak mereka. Pengajaran daripada cerita ini, kawan-kawan, jika kita berusaha, pasti kita akan berjaya. Bak kata pepatah, kalau tak dipercayakan ruyung, manakan dapat sarunya. Sekian, terima kasih.